Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kita, dalam pertemuan kita, iaitu usaha kita, percubaan kita untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini secara ringkas insya-Allah. Alhamdulillah, semuanya dengan kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan yang kita makhluk yang Allah, hamba Allah yang sangat lemah ini tidak berupaya melakukan apa saja hatta membuka kelopak mata kita. Itu pun kita tak mampu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memberi kita kekuatan. Limpah kurnia dia, rahmat dia memperkenankan kita untuk berada lagi di muka bumi Allah ini bernafas, diberi kita oksigen, diberi kita udara, diberi kita keupayaan, diberi kita internet, diberi kita kekuatan untuk kita hidayah, taufik hidayah untuk kita memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, alhamdulillah kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat Allah ini dalam surah Al-Baqarah sehinggalah ayat yang ke-105. Di mana sebelum ini Allah SWT menceritakan kepada kita berkenaan bagaimana tuduhan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana orang-orang Yahudi menuduh bahawa Sulaiman ini mengamalkan sihir. Tetapi Allah mengatakan bahawa Allah mempertahankan nabinya, iaitu Allah mengatakan bahawa tidak kafirlah Sulaiman itu. Kerana dan Allah SWT juga menceritakan bahawa orang-orang Yahudi ini mereka membuang ayat-ayat Allah, akhirnya mereka menerima ayat-ayat syaitan, mereka menerima sihir. Mereka menolak ayat Allah, mereka menolak kitab Taurat, tetapi mereka mengambil sihir. Kalau kita lihat bahawa mereka menolak ajaran Quran, tetapi ada juga di antara mereka juga pada zaman Rasulullah juga mereka mengamalkan sihir. Dan juga Allah SWT memberitahu bahawa sihir ini juga diturunkan kepada malaikat iaitu Harut dan Marut, di mana mereka mereka turun dengan perintah Allah SWT untuk menguji manusia. Siapa yang mengikut Allah, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah menjelaskan bahawa sihir ini bukanlah sesuatu yang memudaratkan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya atas kekuasaan yang diberikan, izin yang diberikan oleh Allah SWT. Jika tidak, pada defaultnya dia tidak memberi manfaat atau mudarat kepada manusia langsung. Hanya Allah SWT sahaja yang menguasai segala-galanya. Itu yang kita kena letak dalam diri kita. Tauhid itu kita, akidah kita kena kuat atas perkara tersebut. Kemudian Allah kata apa? Jika manusia itu beriman, jika bertakwa, pahala itu lebih baik. Kemudian Allah juga memberitahu bahawa orang Yahudi ini seperti biasa suka memutar-mutarkan lidah dia. Jadi dia suka mengubah satu perkataan kepada perkataan lain untuk mengejek Rasulullah, kerana itu tidak dihairankan apalah sangat apa yang mereka lakukan, kerana ayat Allah itu pun mereka mampu ubah. Mereka ubah kitab Taurat. Itu perangai yang ada pada orang Yahudi yang didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka, antara sifat mereka lagi, mereka tidak mahu kebaikan terhadap orang-orang Islam kerana dengki kepada Nabi akhir zaman itu dalam bangsa Arab, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seolah-olah ayat ini beritahu kepada umat Islam supaya berhati-hati
kepada musuh-musuh Islam ini kerana mereka sentiasa menunggu sahaja untuk masa yang sesuai untuk meletakkan jarum-jarum untuk mengelirukan manusia daripada Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, kita teruslah saja masuk kepada ayat yang hendak kita perbincangkan pada hari ini, iaitu ayat yang ke-106. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan urusan kita, memberi kita kekuatan untuk memperbincangkan ayat-ayatnya ini dengan baik insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Allah SWT memberitahu kepada kita pada ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manansah, apa sahaja yang kami nasahkan, yakni kami batalkan, ayat yang kami batalkan, min ayatin, daripada suatu ayat, au nusiha, atau kami tangguhkan, na'ti, pasti kami datangkan, bi khairin, dengan yang lebih baik daripadanya, minha, daripadanya, au misliha, atau yang setanding dengannya." Ya, Allah SWT berfirman, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang setanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama telah pun mengatakan bahawa bahkan mereka berselisih tentang ayat-ayat yang dimansuhkan dalam Al-Quran. Yang ini hukum hakam yang dimansuhkan dalam Al-Quran. Dikatakan bahawa dalam Al-Quran ni ada ayat yang telah dimansuhkan hukumnya. Cumanya ulama khilaf tentang berapakah bilangan ayat-ayat yang dimansuhkan. Banyak pandangan tentang perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa tulisan itu tidak dimansuhkan tetapi hukumnya berubah, ataupun lafaznya kekal tapi ada hukum yang berubah. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat pun berkenaan pada awal pun arak dalam Islam itu awalnya diturunkan Islam itu kepada diajarnya Islam itu kepada orang-orang Arab musyrikin, arak itu boleh diminum. Kemudian beberapa peringkat ayat diturunkan, kemudian diharamkan secara mutlak. Mula-mula tak boleh minum ketika solat sahaja. Kemudian diharamkan secara mutlak. Maka hukum Allah itu Allah ada masanya Allah ubah perkara tersebut sesuai dengan umat pada zaman itu, masyarakat ketika itu. Misalnya Rasulullah SAW itu sendiri, walaupun tak ayat perintah itu tidak dinyatakan jelas dalam Al-Quran, tetapi ada saja hukum yang berubah. Misalnya Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW berada di Mekah, asalnya baginda menghadap kepada kedua-dua kiblat secara serentak. Misalnya menghadap kepada Masjidil Haram dan juga straight terus kepada Masjidil Aqsa. Tetapi apabila baginda berada di Madinah, baginda tak mampu melakukan perkara tersebut. Jadi baginda menghadap kepada Masjidil Aqsa. Kemudian datanglah perintah supaya kembali menghadap kepada Masjidil Haram seperti mana yang Rasulullah SAW suka. Jadi hukum tu berubah. Orang Yahudi mengkritik perkara tersebut. Tetapi Allah kata itu adalah hukum hakam, itu semuanya milik Allah SWT, dan kita beriman bahawa ada hukum-hukum itu yang berubah pada zaman Rasulullah SAW dengan izin Allah, dengan perintah Allah SWT. Jadi perkara itu tidaklah merisaukan atau merungsingkan kita atau meragukan kita. Cuma ada musuh-musuh Islam yang sengaja hendak mengelirukan manusia, terutama orang Yahudi ini, yang memperkatakan berkenaan contohnya tentang kiblat itulah. Nanti insya-Allah sampai masanya kita akan memperbincangkan dengan lebih lanjut. Walaupun ayat tentang perintah berubah itu yang dimansuhkan itu tidak dinyatakan jelas bila perintah menghadap kepada Masjid Al-Aqsa tu, tetapi ada ayat yang mengatakan bahawa berpalinglah daripada kiblat itu berpaling daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram itu ada dalam Al-Quran,
maksud ada hukum-hukum Allah yang Allah ubah semuanya dengan perintahnya. Itu tak ada masalah sebab masa tu Quran masih belum lengkap lah lagi. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa ayat ini bukan tentang ayat-ayat Quran tetapi ayat ini adalah mukjizat-mukjizat. Misalnya contohnya mukjizat yang ada pada Nabi Musa itu telah tidak ada. Mukjizat yang ada pada misalnya pada Nabi Isa itu tidak ada tetapi digantikan dengan mukjizat akhir zaman iaitu apa tu Al-Quran. Itu antaranya. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih dalam lagi, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada menjelaskan perkara ini. Sebenarnya ayat ini kalau kita lihat directly lebih kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Sebab kita kalau kita lihat berkenaan dengan orang Yahudi ini masih lagi dibicarakan dalam surah Al-Baqarah ini, di mana mereka ini tak puas hati, syariat Nabi Muhammad SAW ini menggantikan syariat-syariat yang terdahulu. Mereka tak puas hati Al-Quran ini mengganti kitab Taurat. Mereka tak dapat terima perkara ini. Mereka merasakan bahawa apa yang Rasulullah SAW bawakan ini adalah suatu perkara yang palsu yang diadakan oleh Rasulullah SAW semata-mata. Maka Allah turunkan ayat ini, wallahu a'lam. Allah kata apa yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Maksudnya apa saja yang Allah telah mangsuhkan, telah batalkan, datangnya hukum hakam Taurat sebelum ini, hukum hakam yang ada dalam Injil misalnya sebelum ini, semuanya Allah SWT telah gantikan dengan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ini telah membenarkan segala kitab-kitab sebelum ini dan melengkapkan apa yang kurang yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Wallahu a'lam. Jadi nampaklah bahawa Allah SWT mampu melakukan apa saja. Jadi dia tak timbul soalan misalnya kalau orang bertanya kenapa pokok di syurga pada zaman Nabi Adam AS tu tak boleh makan? Adakah nanti seolah-olah nanti bila di syurga di kelak kita tak boleh makan? Ada pokok yang tidak boleh didekati. Kita katakan di syurga kelak kita boleh dekati semua apa sahaja yang ada dalam syurga. Semuanya pada zaman Nabi Adam AS, ketika Nabi Adam AS berada di langit di syurga ketika itu, untuk Nabi Adam tidak dibenarkan berdasarkan syariat beliau ketika itu. Kita kata syariat lah, ketentuan Allah SWT ketika itu. So kita bertanya kenapa boleh ubah Allah suka-suka hati Allah nak ubah. Allah ubah berdasarkan kebijaksanaan dia. Sebab apa sahaja agama apa sahaja itu semua milik Allah SWT dan Allah ubah setiap syariat itu sesuai dengan masyarakat ketika itu. Semua kebijaksanaan Allah SWT. Kemudian Allah tegaskan sekali lagi, Allah kata kalau orang ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah ni kenapa Allah SWT boleh buat syariat macam tu? Allah kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kau tak tahu ke? Adakah kamu tak tahu sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu maha kuasa. Itu jawapannya. Allah berhak melakukan apa sahaja. Apa sahaja rules regulation yang dia tetapkan, semua itu adalah ketentuan Allah dan Allah boleh buat apa yang dikehendaki, tetapi Allah buat sesuatu itu dengan kebijaksanaannya. Kita kalau kita ada rumah, kita orang datang, kita ada peraturan kita sendiri. Tentu saja Allah SWT yang memiliki bumi ini, yang memiliki dunia ini, langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya apa sahaja, tentu saja Allah menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah SWT. Wallahu a'lam. Kemudian ayat berikutnya secara ringkas-ringkas, ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah SWT lagi mempertahankan apa hukum hakam yang dia lakukan, apa sahaja yang Allah lakukan. Allah kata SWT kata, tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah SWT. Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa apalah sangat aku nak buat syariat aku begitu dan begini kerana apa sahaja yang di langit,
apa yang saja yang ada di bumi semuanya memang di bawah kekuasaan Allah SWT. Aku yang tentukan dia berjadi gini. Aku yang tentukan bahawa planet-planet itu bergerak begini. Aku yang tentukan bahawa kalian berada di muka bumi Allah ini. Dan aku yang tentukan kalian berada di rahim ibu kalian. Aku yang tentukan kalian keluar daripada rahim ibu kalian. Semua itu adalah setiap proses itu Allah SWT yang lakukan. Maka Allah berhak mengubah ayat-ayatnya. Tetapi manusia itu tidak berhak melakukan perkara tersebut. Yang memelikkan bukan Allah mengubah ayat-ayatnya. Yang memelikkan kenapa manusia yang mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita fikirkan dan renung-renungkan dengan lebih dalam. Wallahu a'lam. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kamu daripada selain Allah seorang pelindung dan juga tidak ada seorang penolong. Bermaksud kalau kalian tidak mahu mengikut ayat-ayat Allah SWT, maka ingatlah bahawa tiada siapa yang dapat melindungi Allah, melindungi kalian daripada azabnya, dan tak ada siapa yang dapat melindungi kalian jika kalian ingkar dengan ayat-ayat Allah SWT. Dan kalian juga di muka bumi ini juga sebenarnya siapa yang lindung, siapa yang beri pertolongan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian mahu membuka hati kalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi kita terus sahaja secara ringkas ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian Allah SWT pergi pula kepada umat Islam itu sendiri. Atau kamu hendak meminta kepada Rasulmu, iaitu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta dahulu, yang ini diminta oleh Bani Israel. Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Ayat ini sebenarnya turun tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sebenarnya sesuai pada zaman mana itu. Kalau kita lihat pada zaman ini pun, manusia ada yang sengaja yang mengaku Islam tetapi menimbulkan kekeliruan. Dia kata bertanya itu dan ini atas perkara yang telah jelas. Maka ayat ini Allah tunjukkan, Allah kata am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Adakah kamu nak minta kepada Rasulullah seperti mana yang diminta kepada Musa sebelum ini? Mereka banyak bertanya, mereka banyak persoalkan tentang syariat Allah SWT. Sekarang orang persoalkan tentang syariat. Kenapa harta itu tidak sama antara lelaki dan wanita semua. Walaupun telah dijelaskan hikmah-hikmahnya. Mereka mempersoalkan banyak persoalan yang mereka persoalkan. Kerana pada zaman Rasulullah SAW sendiri, orang-orang Yahudi ini menjadi rujukan orang-orang Arab. Mereka bertanya, betul ke Rasulullah buat macam ni? Betul ke syariat sepatutnya macam-macam ni? Maka orang Yahudi menunjuk pandai, mereka menimbulkan kekeliruan, menyebabkan ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara ini. Maka diturunkanlah ayat ini bagi tahu, adakah kamu hendak bertanya seperti mana orang-orang Bani Israel itu mempersoalkan. Maka itulah yang diingatkan oleh pada umat Islam supaya menerimalah apa sahaja yang Allah turunkan kepada kita, kerana apa yang Allah turunkan ini adalah baik dan bukanlah untuk menyusahkan manusia, bukan untuk menjadikan manusia itu susah, tetapi apa sahaja yang turunkan itu sebenarnya adalah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Allah itu adalah Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka apa yang diturunkan oleh Allah SWT itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Jadi Allah SWT memperingatkan. Dalam sedang Allah menceritakan berkenaan dengan orang-orang Yahudi ini, Allah memperingatkan sebab seperti mana kita katakan bahawa ayat ini bukan turun untuk orang Yahudi. Ada yang mereka terima, sikit sangat antara yang mereka terima. Ayat sebenarnya ini turunkan untuk orang yang hendak beriman. Dan tentu saja ayat ini, walaupun ayat ini turunkan kepada seluruh manusia, tetapi sepatutnya lah orang-orang Islam itu sendirilah merenungnya. Maka dalam Allah menceritakan berkenaan orang Yahudi ini, Allah kembali kepada pembaca yang sebenar, iaitu orang Islam itu. Allah katakan bahawa janganlah kalian ini adakah kalian hendak bertanya seperti orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat dalam hadis, jadi ini juga mengatakan bahawa kita ni jangan bertanya atas perkara yang kita tidak tahulah. Kalau kita tak perkara yang tak sepatutnya kita tanya. Kalau kita tak tahu betul sunat ibadah, kita bertanyalah. Benda-benda yang patut kita tanya, kita tanya. Tetapi kadang-kadang macam contoh, kita nak semayang misalnya, tempat tu nampak bersih. Kemudian kita tanya orang, ada tak ada anjing melintas ke, apa ada binatang yang najis melintas ke, adakah budak kecil terbuang air kecil di situ ke. Kita tanya satu soalan yang menyusahkan diri kita, sedangkan apabila kita lihat zahir itu bersih, maka bersih.
Jangan kita bertanya atas sesuatu yang akhirnya akan menyusahkan diri kita. Sebab tu dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda yang ada dinakalkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Allah SWT, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan masalah-masalah yang ditinggalkan. Ma taraktukum. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kerana biasanya orang-orang sebelum kalian, binasanya orang-orang sebelum kamu semua disebabkan mereka banyak bertanya. Fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Wa inna haitukum an syai'in fajtanibu. Dan jika aku melarang kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Sebab tu ada juga riwayatkan dalam hadis, nyatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada orang datang nak jumpa Rasulullah SAW. Mereka diberitahu oleh Allah SWT, Rasulullah memberitahu bahawa Allah SWT mewajibkan ibadah haji kepada mereka. Lalu ada yang bertanya kepada baginda, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun terdiam, meskipun telah ditanya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau pun menjawab, tidak, seandainya ku jawab iya, maka dia akan menjadi satu kewajiban. Dan jika diwajibkan, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian tak sanggup menunaikannya. Kemudian beliau bersabda lagi, jangan banyak bertanya kepadaku, laksanakan saja apa yang aku telah ajarkan kepada kalian, kerana binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan mereka banyak bertanya dan menentang pada Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian mengerjakan sesuatu, maka hindarilahnya. Jadi kita dapat lihat bahawa, kalau kita lihat sebelum ini kita dah lalui pun ayat macam mana Bani Israel ini bertanya banyak sangat tentang perintah Nabi Musa AS, yang datangnya perintah itu daripada Allah SWT untuk menyembelih lembu betina. Akhirnya mereka tanya apa warnanya, bagaimana keadaannya, bagaimana bentuknya, bagaimana sekian-sekian, sehingga akhirnya mereka hampir-hampir tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Mereka itu bertanya bukan kerana mereka tidak tahu, mereka tanya kerana hendak menentang. Menentang Allah SWT, menentang Nabi mereka sendiri, yang sebenarnya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita kata bukan tak boleh dilarang bertanya, tetapi bertanyalah soalan-soalan yang bijak. Kita katakan bertanyalah soalan jika kita benar-benar tidak tahu atau tidak faham. Jangan bertanya atas kapasiti hendak mempertikaikan Al-Quran atau mempertikaikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah lengkap dan telah cukup sempurna dan sesuai pada mana-mana zaman sekalipun. Wallahu a'lam. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya dalam ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi Allah SWT kata, ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Menjadi kafir kembali kerana apa? Kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Kata Allah SWT setelah Allah menjelaskan, Allah bertanya, adakah kalian tidak bertanya seperti mana orang-orang terdahulu? Sedangkan rugilah siapa yang menggantikan keimanan dengan kekafiran. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah SWT semata-mata kerana ragu. Semata-mata kerana diragukan oleh orang lain. Diragukan dengan pemikiran sendiri. Orang keluarkan banyak. Zaman sekarang dengan Islam liberal, dengan apa sahaja. Mereka menimbulkan kekeliruan. Maka malanglah bila kita membuang ayat-ayat yang benar ini, keimanan ini dengan kekufuran. Sesungguhnya kata Allah telah sesat siapa yang berada jalan yang lurus. Dan memang sungguh kata Allah SWT, ahli kitab itu menginginkan sekiranya kamu dapat kembali kepada mengembalikan kamu setelah kamu beriman kepada keadaan kafir. Ada sahaja orang-orang kafir yang tidak bersetuju dengan orang Islam dan dia suka kalaupun tidaklah masuk pada agama mereka, tetapi sekurang-kurangnya meninggalkan cara hidup Islam dan mengikut cara hidup
mereka. Itu yang ada setengah daripada orang kafir membawa perkara tersebut. Kerana apa? Kalau ikut ayat Allah ini, kalau mereka ini kalau ahli kitab, mereka ini dengki pada zaman Rasulullah, mereka ini dengki kerana kemuliaan itu, kelebihan itu diberikan kepada Nabi akhir zaman yang bangsanya adalah bangsa Arab. Wallahu a'lam. Yang menariknya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah SWT menjelaskan bahawa adanya tipu daya dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, adanya perbuatan mereka senarai mereka ini kalau boleh mereka nak orang-orang Islam ini kembali kepada kekufuran. Tetapi Allah SWT suruh kita buat apa? Suruh orang muslimin buat apa atas perkara tersebut? Apa yang Allah SWT nyatakan bahawa Allah kata dalam ayat 109, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maafkanlah mereka. Maafkanlah oleh kamu, kata Allah SWT. Dan berlapang dadalah sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ke atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi Allah SWT mengajar kepada para pendakwah misalnya, kepada umat Islam misalnya, jangan terlampau layan sangat apa yang manusia katakan. Biarkan mereka berkata-kata sehinggalah akhirnya mereka sendiri kepenatan dan mereka buat kerja mereka yang lain. Bermaksud kita tak perlu setiap perkara kita hendak berhujah dengan mereka, setiap perkara kita hendak ambil ke hati, setiap perkara kita nak fikir betul juga apa yang mereka katakan. Jangan kita sibukkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Jangan kita kisahkan dengan apa sahaja label yang diberi kepada pendakwah-pendakwah yang cuba menyebarkan Quran dan sunnah. Kembalikan saja, teruskan, tetapkan apa yang ada dalam hati, jalankan apa perintah Allah SWT mengikut Quran dan sunnah. Soal hidayah itu adalah milik Allah SWT. Itulah yang Allah ajar kepada Nabi dan para sahabat. Lihatlah akhirnya mereka memperoleh kejayaan. Apa yang berlaku kepada orang Yahudi, mereka lah yang diusir. Mereka ada antara mereka yang dibunuh kerana apa? Kerana mereka ingkar kepada perintah pemerintah. Mereka khianat. Bukan kerana mereka tak terima Islam, tetapi kerana mereka khianat kepada pemerintah negara. Kerana apa? Berpakat dengan orang daripada negeri lain untuk menghancurkan Madinah. Itu antara menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi soal tu soal lain. Tetapi itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada peringkat ini Allah kata biarkan mereka nak berkata-kata. Biarkan mereka dengan tipu daya mereka sehinggalah ketentuan Allah mengenakan kepada mereka, sama ada mereka diazab di dunia atau mereka diazab kelak di akhirat. Itu sebenarnya peringatanlah kepada setiap manusia, pendakwah misalnya, orang yang menjalankan agama-agama Allah, yang menyebarkan agama Allah. Orang akan sentiasa mengata, orang akan sentiasa mencari kelemahan pendakwah-pendakwah. Mereka akan cari kelemahan-kelemahan. Biarkan mereka berkata-kata. Kalau kita yakin apa yang kita buat ini benar, maka kita jalankan, kita maafkan mereka. Kita tidak perlu membalas apa saja label-label mereka kepada kita. Yang kita perlu buat hanyalah menjalankan perintah Allah SWT. Jadi kalau kita lihat pada zaman ini, kita bazirkan banyak masa untuk menjawab soalan-soalan mereka yang sengaja diprovokkan. Akhirnya kita hilang kepada perkara yang lain, yang sepatutnya kita ada lagi target audiens yang lain yang kita boleh bawa mereka kepada ajaran Quran dan Sunnah, tetapi kita banyak menghabiskan masa untuk kita berhujah yang sebenarnya mereka memang tak nak terima pun, menyebabkan kita rugi atas perkara-perkara yang lain yang lebih bermanfaat yang patut kita lakukan. Jadi bukan semua perlu dilayan, ada perkara yang perlu kita layan, ada perkara yang kita perlukan ignorekan sahaja, abaikan sahaja, dan kita jalankan apa sahaja yang Allah SWT perintahkan. Sebarkan Quran dan Sunnah ini, mudah-mudahan suatu hari nanti mereka mahu menerimanya. Jika mereka tidak mahu menerimanya, maka terserahlah kepada Allah SWT untuk menilai mereka, menimbang mereka. Kalau ada perkara yang baik, itu hak Allah SWT. Tetapi untuk perkara ini, kalau kita lihat, apabila Rasulullah SAW itu bersabar terus menjalankan perintah Allah SWT, maka kita lihat akhirnya orang-orang di Arab Mekah itu akhirnya majoritinya memeluk Islam, kembali kepada Islam. Bahkan ada juga orang Yahudi sebenarnya yang memeluk Islam. Antaranya adalah Abdullah bin Salam. Allah wallahu a'lam. Jadi itu Allah ajar. Konsentrate, beri tumpuan apa yang kita buat. Jangan terlampau memikirkan apa orang kata.
Jangan terlampau memikirkan cabaran-cabaran di luar. Kalau kita rasa jalan kita tu benar seperti mana ikut Quran dan hadis sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetapkan iman, tetapkan pendirian, teruskan bergerak, jangan menoleh ke belakang lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Kemudian Allah SWT mengata tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh lakukan setiap apa yang dia mahu atas segala sesuatu, sama ada Allah nak bagi hidayah atau Allah nak azab mereka, Allah nak biar mereka dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terus kepada ayat 110 ringkas-ringkas, wa aqimus solata wa atuz zakah. Itu dia. Bila Allah kata maafkan mereka, abaikan kata-kata negatif ini, Allah kata apa? Teruskan. Buat apa? Minta kekuatan daripada Allah SWT dengan apa? Dirikan solat. Wa aqimus solat. Dirikan solat ini bukan sekadar solat di dalam masjid, solat dalam rumah, solat berjemaah. Itu tentu sahaja. Itu adalah perintah Allah SWT. Tetapi lebih penting sekali ialah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa hidupku? Solatku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidupkan solat ini dalam kehidupan kita. Cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara kita makan, cara kita minum, cara kita melakukan apa sahaja adalah kita sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala dalam solat, hamba Allah Subhanahu wa taala di luar solat. Maka kita hidupkan solat ini dalam kehidupan kita. Kerana solat yang khusyuk itu apa? Mencegah manusia itu daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan. Mana Allah SWT sendiri suruh kita apa? Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan solat. Nabi Musa AS ketika hendak kembali berjumpa dengan Firaun, berdakwah kepada Firaun, maka apa yang antara perintah Allah SWT kepada Musa dan Harun AS ialah supaya bersolat. Kerana apa? Semayang itu adalah membuktikan perhambaan kita kepada Allah SWT, membuktikan bahawa mengajar kepada kita tidak ada daya kekuatan melainkan kekuatan yang datang daripada Allah SWT. Saat manusia itu dekat kepada Allah SWT ialah saat ketika dia sujud ke tanah tu, ke bumi itu, merendahkan diri dia serendah-rendahnya kepada Allah SWT. Sebab dia kata diri Allah kata dirikan solat. Kemudian jangan juga abaikan orang-orang di sekeliling. Allah kata wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat wajib. Dan juga sedekah-sedekah yang lain. Semua itu jangan diabaikan. Kerana apa? Kerana kalau kita abaikan orang di sekeliling, maka mereka jadi dalam keadaan miskin ke apa, sehingga mungkin mereka boleh dipengaruhi membuat perkara-perkara yang lain seperti merompak ke, meragut ke. Akhirnya yang terlibat kita juga. Pusing, akhirnya nak rompak, dia akan rompak kita juga. Dia akan meragut kita juga. Jadi kalau kita abaikan mereka, akhirnya mereka itu diperdaya ataupun mereka itu tertekan sehingga mereka membuat satu perkara yang tak sepatutnya mereka lakukan, yang akan terkesan ialah diri kita juga. Jadi kita kena jaga hubungan kita dengan Allah SWT dan jangan lupa juga hubungan kita dengan masyarakat ini. Itu syariat. Syariat ini turun untuk apa? Untuk mempelihara hak Allah SWT dan juga mempelihara hak manusia itu sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Kata Allah, dan apa yang kamu persembahkan untuk diri kamu daripada kebaikan, kamu akan mendapatnya di sisi Allah. Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan, yang kita lakukan, pasti saja akan mendapat balasan daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat. Sama ada dari segi material itu sendiri dan tentu sahaja daripada rezeki-rezeki yang lain, daripada segi anak-anak, daripada segi ilmu, kesihatan, kebahagiaan, keberkatan, semua itu adalah rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dan setiap apa sahaja yang kita buat pasti ada balasannya, ganjarannya di dunia ini dan tentu sahaja di akhirat kelak, dan ganjarannya di akhirat kelak tentulah tidak ada tolok bandingannya apa yang kita lihat di muka bumi ini yang kita rasai ini. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan sungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan, kamu melihat. Tak perlu kita nak cerita-cerita kat orang pun apa yang kita lakukan. Walaupun orang tak tahu, walaupun orang tak sedar. Yang penting Allah SWT itu nampak atas setiap apa yang kita buat.
setiap apa yang kita fikirkan, setiap apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita niat nak buat baik pun Allah dah bagi pahala dah. Walaupun ketika ini kita tak mampu lagi, tapi kita niat kalau boleh aku nak buat benda ni, maka Allah SWT dah bagi pahala dah awal-awal. Jadi Allah lihat atas apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita zahirkan, apa sahaja yang kita sembunyikan, Allah tahu. Jangan risau, jangan sedih kalau orang tak tahu. Yang penting Allah SWT tahu. Itu yang Allah tanamkan dalam umat Islam, iaitu mesti buat semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana kepada perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam. Biarlah tidak dikenali di bumi. Ada satu kata-kata yang biarlah tak dikenali di bumi, asalkan dikenali di langit. Itu yang penting kita tanamkan supaya kita ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-111 Allah kembali bercerita berkenaan orang-orang ahli kitab ini. Yang ini ada yang mengatakan bahawa orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Maka Allah SWT menyatakan kepada kita dalam ayat 111, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi mereka ni orang Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi apa? Datangkanlah, katakanlah wahai Muhammad SAW, datangkanlah oleh kamu bukti nyata kamu. Allah suruh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kata kepada mereka ini, datangkanlah bukti nyata oleh kamu, in kuntum, jika betul kalian ini orang yang sadiqin, orang-orang yang benar. Jadi di sini Allah jelaskan bahawa orang Yahudi ni, orang Nasrani kata orang lain takkan masuk syurga kecuali mereka. Kata Allah SWT, itu hanyalah angan-angan kosong kalian saja. Dan tentu saja ini juga adalah teguran kepada kita juga orang Islam. Kalau kita ini ada masih lagi melakukan perkara-perkara syirik, atau kita tidak bersolat, atau kita tidak melakukan apa perintah suruhan Allah SWT, dan kita tidak menjauhi larangannya, adakah kita yakin kita juga akan masuk syurga? Jadi itu. Kalau kita memang seolah-olah kita ini masih lagi melakukan perkara-perkara yang syirik, adakah kita yakin kita akan masuk syurga? Atau sekurang-kurangnya masuk syurga terus? Adakah kita yakin dengan perkara tersebut? Janganlah biar dia menjadi hanya angan-angan kosong. Sangka baik dengan perasaan yang lain dan lain. Sangka baik ni kita dah buat perintah Allah, kita solat, kita tunaikan zakat, kita buat segala suruhan Allah SWT semampu kita, dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah SWT. Kemudian kita sangka baik dengan Allah SWT, Allah akan terima segala amalan. Kita minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta supaya amalan-amalan itu diterima. Itu sangka baik. Tapi kalau kita duduk tak buat apa saja, segala perintah Allah kita tentang, segala-galanya segala larangan Allah kita tak pedulikan, kita kesampingkan, kita kata tak ada masalah, Allah tu rahmat. Kita kata begitu sahaja. Adakah kita yakin kita akan masuk syurga kerana itu? Adakah cukup sekadar rasa sahaja tanpa melakukan apa-apa perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT? Sedangkan Allah kata dirikan solat, tunaikan zakat, Allah lihat apa yang kalian dah lakukan. Ikut segala perintah Allah SWT, jauhi segala larangannya. Jadi Islam itu bukan datang dengan angan-angan semata-mata. Apa sahaja telah dinyatakan oleh Allah SWT, Quran telah ada sunnahnya, ada penerangan oleh Rasulullah SAW, Nabi yang membawa Al-Quran ini, maka semuanya jelas. Semuanya bukan berdasarkan angan-angan kosong, tetapi dia ada hujah. Jadi agama ini bukan perkara yang boleh difikir-fikirkan, mungkin macam ni, mungkin macam tu. Dia tak ada mungkin-mungkin. Dia ada fix dah, Allah dah bagi tahu begini. Ada perkara yang khilaf, itu memang Allah bagi ruang untuk manusia itu berbeza. Tetapi atas perkara yang prinsipal, perkara itu telah jelas, maka ikut. Ada ayat-ayat yang qat'i, maka ayat qat'i itu tidak diperselisihkan lagi. Maka yang ada yang sama-sama itu sengaja Allah biarkan untuk kemudahan manusia itu berfikir, untuk menggerakkan fungsi akal. Tetapi atas perkara yang jelas tidak perlu berselisih lagi kerana sudah ada yang jelas. Jadi kita tak boleh macam rasa-rasa macam tu sahaja. Sedangkan Islam itu tidak mengatakan perkara tersebut. Islam tak kata semua orang Islam akan masuk syurga pun.
Siapa yang masuk syurga? Orang yang mengikut petunjuk Allah SWT, orang yang masih ada kalimah la ilaha illallah. Sebab tu dalam bersolat pun masih ulama tu berbeza pandangan. Adakah jatuh kufur atau tidak orang yang meninggalkan solat. Jadi kita tak boleh yakin begitu sahaja. Aku tak solat, tak apalah, masuk syurga juga. Kita tak boleh kata macam tu. Jangan dia sekadar jadi angan-angan kosong. Sebab semuanya Allah dah bagi tahu. Allah bagi tahu dalam Quran, mana yang Allah suruh kita ikut semampunya. Dalam sunnah kita ikut semampunya. Mana yang Allah larang kita tinggal. Jangan jadi seperti orang Nasrani ni, orang Yahudi ni. Dia kata kami yang akan masuk syurga. Sedangkan siapa yang masuk syurga, tak kira dah dia dari kalangan bangsa apapun. Jika dia sudi tunduk dan patuh kepada Allah SWT, sudi mengikut syariat Rasulullah SAW, maka dia dengan izin Allah, setelah dia menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya dengan ikhlas, maka Allah akan masukkan dia dalam syurga. Tak kira bangsa apapun, warna kulit apapun, dia siapa pun dia, taraf hidup dia, Allah tetap memberi ruang kepada siapa yang sudi menerimanya. Kemudian itulah Allah kata, tilka amaniyuhum. Mereka cuma angan-angan, mereka bangga dengan bangsa mereka sendiri. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjuk bukti yang nyata. Mana ada dalam kitab kamu yang menyatakan perkara tersebut? Ada tak surat menyurat di antara Allah SWT yang mengatakan perkara tersebut? Sedangkan dalam kitab kalian pun telah diberitahu. Sedangkan dalam kitab Al-Quran ini pun telah diberitahu. Siapa yang mendapat syurga ialah orang yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kira siapa pun dia. Kemudian ayat terakhir yang kita bincangkan hari ini, insya-Allah 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini Allah SWT sendiri jelaskan. Tidak, Allah kata. Bahkan tidak. Man aslama, siapa yang serahkan wajhahu, wajahnya. Wajah ni Allah nisbahkan wajah sebab wajah itu satu kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan manusia. Yang kalau manusia itu kepada wajah itulah yang menunjukkan kemuliaan, dia sedih ke dia gembira semua nampak pada wajah. Jadi balaman aslama wajhahu, siapa yang serahkan diri dia, wajah dia kepada Allah lillah wa huwa muhsin, maka dialah yang telah melakukan kebaikan. Dialah orang yang melakukan kebaikan. Falahu ajruhu, maka baginya ganjaran inda rabbih, daripada sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidaklah dia rasa takut ke atas diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka berasa dan tidaklah mereka bersedih hati. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sebalik rasa angan-angan kosong, mimpi-mimpi di siang hari itu, Allah SWT nyatakan siapa sebenarnya akan masuk ke syurga. Allah jelaskan siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia itulah orang yang telah melakukan kebaikan mengikut logik sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut perintah Allah. Apa yang baik itu bukan apa yang kita fikir itu baik. Barangkali kamu fikir itu baik, maka perkara itu buruk. Barangkali kamu fikir perkara itu buruk, perkara itu baik untuk kamu. Jadi apa sebenarnya yang baik? Baik berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Dan melalui apa yang dibawa oleh para rasulnya. Jadi Allah kata siapa yang orang telah membuat kebaikan, orang yang telah tunduk, patuh, menyerahkan jiwa dan raga dia, seluruh harta dia, anak bina dia, segala apa yang dia miliki kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita lihat orang-orang yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, misalnya ibu kepada Maryam. Sebelum baby itu keluar lagi daripada perut dia, dah telah kata, aku dah nazarkan baby bayi ini untuk apa? Untuk Allah SWT. Jadi apa sahaja semua itu milik Allah SWT, kita buat kerana Allah SWT. Mudah-mudahan anak kita, apa sahaja harta kita adalah kerana apa? Untuk mendapat ganjaran Allah SWT. Jadi kita telah serahkan segala-galanya untuk Allah SWT. Maka Allah kata itulah orang yang telah membuat kebaikan, dan itu bukanlah perkara yang rugi kerana Allah itu Maha melihat. Allah lihat apa-apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian fikirkan, maka Allah akan bagi ganjaran. Hatta kita katakan sebentar tadi, walaupun kita niat nak buat baik pun kita tak mampu, ketika itu pun dah dapat pahala dah. Allah dah bagi dah. Itu semua ganjaran itu daripada mana? Daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu, kita pegang betul-betul daripada sisi Allah, maka tak perlulah kita nak riak kepada orang, nak rasa wujud kepada orang, nak rasa bangga diri apa, sebab kita tahu semua itu datang daripada Allah.
Kalau kita ada sekelumit saja perasaan yang tidak ikhlas itu, maka kita tak dapat apa-apa daripada Allah. Yang kita hendak, kalau bahasa kasarnya, bahasa biak pasal kita, kalau kita nak bodek bukan bodek manusia. Kita kena bodek Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pahala tu, ganjaran tu kita nak dapat daripada dia. Siapa yang buat kebaikan, dia tunduk patuh kepada Allah SWT dengan sebenar-benar kepatuhan, dengan sebenar keikhlasan, dan juga berdasar apa yang ketetapan yang Allah telah tentukan. Bukan sekadar ikhlas sahaja, bukan sekadar rasa baik saja, tahu Allah itu baik apa semua, tapi tak ikut perintah Allah, itu tak jadi. Dia mesti ada amal, dia mesti ada iman, percaya, dan mesti dia ada amal. Siapa yang melakukan perkara-perkara ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala khaufun alaihim. Dia tak ada rasa-rasa takut langsung atas apa perkara yang mendatang, yang melampau. Takut sikit-sikit tu adalah, tapi tak takut langsung atas perkara yang mendatang, walaupun ditentang, walaupun akan dibenci, akan dipulau misalnya. Jadi tak glamour lah, berglamour lah juga, sebab glamour kena kutuk je. Asyik kena kritik sahaja. Maka kita katakan bahawa orang yang betul-betul ikhlas atas perjuangan Allah SWT, dia tak ambil puas sangat pasal orang lain. Orang nak kutuk-kutuk lah, mana yang patut jawab, dia jawab. Masa yang patut dia jawab, mana yang tak, bukan semua perlu dia jawab. Sebab apa? Dia punya aim dia target dia jelas. Adalah untuk menyebarkan Quran, menyebarkan sunnah, maka fokus kepada apa yang hendak kita buat. Maka orang yang begini, kata Allah, orang yang buat kebaikan ini, Allah kata wala khaufun alaihim. Dia tak ada rasa takut yang sangatlah atas apa perkara yang mendatang. Kemudian wala hum yahzanun. Dan dia itu tidak ada rasa sedih hati. Atas apa? Atas perkara yang telah berlalu. Benda-benda yang lepas, tak rasa nak sedih sangat. Macam Nabi Adam AS, dia turun ke bumi ini. Allah beritahu terus, ayat terus keluar kan, ayat dalam surah Al-Baqarah sebelum kita bincangkan. Jangan dia orang beriman ni, dia tak rasa sedih sangat. Apa yang telah sudah, itu sudahlah. Apa yang telah berlaku, itu berlaku. Apa kesilapan yang telah kita lakukan, itu telah menjadi bibit-bibit sejarah, detik-detik sejarah yang telah ada dalam hidup kita, yang tak mampu kita padam lagi. Apa yang telah berlaku, itu telah berlaku. Yang datang kita tidak ketahui apa nasib kita. Yang pentinglah waktu ini, bagaimana kita diberi peluang nafas oleh Allah SWT, maka kita buatlah semampu kita. Apa saja kelemahan yang ada, kita mohonlah pengampunan daripada Allah SWT yang penuh rahmat, yang penuh Allah yang penuh pengasih lagi maha penyayang ini. Maka kita yakin, kita bersangka baik dengan dia. Atas apa sahaja kelemahan yang kita ada, kita mohon keampunan daripada Allah SWT, kerana Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja pertemuan kita. Alhamdulillah, kita telah memperbincangkan berkenaan di mana Allah SWT mengatakan bahawa soal syariat ini, soal ayat-ayat Allah ini adalah datang daripada Allah SWT. So Allah berhak mengubahnya berdasarkan kebijaksanaannya. Dan Allah tahu apa yang dia buat itu sesuai dengan apa yang diturunkan. Siapa yang diturunkan? Iaitu manusia itu sendiri. Jadi kalau kalian rasa ragu-ragu, kalian lihat kepada alam sekeliling, siapa yang janjikan kalian itu sendiri tak mampu nak pilih keluarga mana yang kita nak duduk. Allah yang telah tetapkan segala-galanya. Kalau atas kapasiti keupayaan Allah itu, Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Maka Allah buat syariat ini berdasarkan kebijaksanaan dia. Dan apa yang Allah suruh buat ialah Allah suruh terus melakukan perintah Allah, solat, tunaikan zakat, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Tak abaikanlah perkara-perkara yang negatif yang ada di sekeliling. Kalau mana yang perlu jawab, kita jawab. Mana yang tak perlu jawab, kita abaikan saja. Konsentrate saja beri pertempuan kepada apa yang Allah SWT perintahkan. Mudah-mudahan Allah membuka hati hidayah kepada orang-orang lain supaya turut mengikut Quran dan sunnah. Dan juga Allah memberitahu kepada kita juga bahawa agama ini bukan berasaskan kepada angan-angan. Orang ni masuk syurga ke, orang tu masuk syurga ke. Agama ini adalah berdasarkan fakta yang telah ada dalam Quran dan sunnah. Maka kita ikutlah kedua-dua fakta ini, dan insya-Allah kita akan selamat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Orang yang mengikut petunjuk perintah Allah SWT, maka tidak akan ada rasa takut dalam dirinya dan tidak ada akan rasa sedih pada dirinya, kerana dia tahu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, hidupku, matiku hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Demikian sahajalah pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, mana saja yang tersalah,
mana saja yang tersasul, mana saja yang terbelit-belit lidah apa semua tu, kesilapan-kesilapan itu semua yang datang daripada diri yang sangat daif ini, sangat lemah ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mana yang baik itu terimalah, ambillah, sebar-sebarkanlah. Mana yang buruk itu tinggalkanlah, itu datang kelemahan daripada diri saya sendiri. Setiap yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberi rahmatnya, mengurniakan barakahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang mampu kita buat ini, dan Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu melakukan perkara ini, memperbincangkan ayat-ayat Allah ini sehinggalah ke akhirnya itu surah An-Nas, dan mudah-mudahan Allah bagi keupayaan yang lebih pentinglah Allah bagi keupayaan kepada kita untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini semampu kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta izin dulu untuk mengundur diri dulu sementara ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara kita, jaga diri baik-baik, dan mudah-mudahan sentiasa ceria, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus insya-Allah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita dikurniakan syurga oleh Allah SWT, syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.